Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari, salam sejahtera, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Hari ini hari Jumaat 17 Mac 2023, Jumaat yang penuh barakah, diharapkan agar hari ini membawa berkat kepada kita semua. InsyaAllah menyusuri satu jam ini, saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Yana akan bersama dengan anda dengan pelbagai topik dan juga pengisian menarik. Okey, baik. Syira, tak baik lagi. Belum baik, dah seminggu ni Yana. Masya Allah. Dah makan ubat? Dah jumpa doktor? Dah makan ubat, dah jumpa doktor, dah buat test, semuanya alhamdulillah okey. Cuma sikit lagi masa untuk pulih. Okey, saya tahu apa ubatnya. Ubatnya rehat. Ubatnya rehat. Okey. Tapi saya faham dengan keadaan sebagai seorang ibu, nak menguruskan rumah tangga, nak pergi bekerja dan sebagainya. Mungkinlah kita tu akan jadi penat sedikit. Tapi tak apa, Yana doakan kesembuhan yang cepat buat Syira dan juga kepada anda semua kalau ada batuk ke sesama ke ataupun apa-apa sakit, semoga diangkat sakit kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Hari ini hari Jumaat. Kiranya tinggal lagi beberapa hari, sehari dua hari sahaja lagi sebelum sesi persekolahan dibuka semula. Betul. Okey, kepada ibu bapa, dah boleh dah mula cari baju-baju sekolah anak-anak anda. Kalau nak mula setrika, iron sekarang pun dah boleh dah. Lepas tu alat-alat sekolah mereka, buku, alat tulis dan sebagainya pun dah boleh susun balik. Adik-adik selamat kembali ke sekolah. Betul tu Yana, bercerita mengenai naik sekolah ataupun memulakan sesi persekolahan, tak semestinya semua kena baru Yana. Yang mana yang masih lagi boleh digunakan untuk adik-adik cari balik pensel yang boleh dikorek. Kita pakai pensel yang korek tu, mechanical pencil, pemadam yang masih boleh digunakan. Gunakan apa yang boleh, insyaAllah kita boleh jimatkan sedikit. Maklumlah kita bulan puasa dah dekat, kita pun dah nak raya, jadi kita punya kekangan bajet itu kita faham Yana. Betul. Kekangan bajet daripada ibu bapa itu, jadi anak-anak kita mungkin boleh mainkan sedikit peranan dan juga didik anak-anak kita untuk lebih berjimat. Betul tu. Saya waktu sekolah dulu kan, saya suka kumpul pemadam. Pemadam. Adik-adik jangan ikut tahu. Ada pemadam waktu tu yang huruf dia A sampai Z. Semua huruf tu saya ada. Bahaya. Tapi apa-apa pun, hari ini 24 Syaban, semoga kita semua dapat bertemu dengan Ramadan yang kurang lebih tinggal seminggu sahaja lagi. InsyaAllah. Okey, insya-Allah amin. Dan untuk hari ini sebenarnya topik yang kita akan bawakan seperti biasalah kalau hari Jumaat ni dalam topik hikayat perkahwinan. Topik yang saya kira menjadi mungkinlah ada perdebatan antara suami dan isteri berkenaan dengan topik ini, iaitu hobiku madumu. Bunyi macam bahaya sikit kan? Tapi ini madu yang lain. Betul, madu yang lain. Baiklah, sebelum kita berbicara dengan lebih panjang mengenai topik ini, kita nak saksikan dulu TikTok yang telah pun disediakan. Jom kita tengok. Jika engkau sedang hidup bahagia, jangan kau lupakan diriku yang terdampar kesepian. Ku di lambung ombak rindu yang hanyut dalam kelemasan. Mengapakah ku masih menunggu dan masih menagih? Nanti pasti kau mengerti. Setelah saya hilang dan saya untuk pergi, kau akan tahu bagaimana rasa sayangku. Tapi saya rasa percuma kau terus
perkahwinan adalah apabila suami dan isteri itu dapat berkongsi minat yang sama, hobi yang sama, cita rasa yang sama. Okey, tetapi walaupun sekiranya ada perbezaan dari segi hobi dan sebagainya, masih lagi boleh meluangkan masa bersama-sama dan appreciate ataupun menghargai hobi antara satu sama lain. Kalau kita tengok paparan tadi tu kan, Syira, comel sangat-sangat. Ride sama-sama, mancing ikan sama-sama. Ada tak yang kumpul stamp pun sama-sama? Ada kot, Syira rasa. Macam Syira dengan suami sendiri nak kata ada hobi yang sama tu tak ada. Okey. Suami Syira dia lebih kepada suka naik basikal, suka panjat gunung, suka masuk race dan juga competition. Memang outdoor punya aktiviti lah. Macam Syira ni jenis indoor. Jadi cara untuk Syira support dia adalah bila dia minta izin, boleh tak I nak pergi race 3-4 hari? Silakanlah. Okey. Macam Yana pula. Tapi in return, Syira ada minta masa untuk me time 3-4 hari tak? Ada untuk kita pergi salon ke, untuk kita membeli belas sebagainya. Betul. Macam Yana dan Syahiran suka makan. Jadi Yana kena belajar masak. Tak adalah. Macam Yana dengan Syahiran, kami berdua sangat-sangat suka menonton filem ataupun series bersama-sama sebab kami appreciate ataupun menghargai filem dan juga sesebuah karya yang dihasilkan dari segi penceritaannya, sinematografinya, pelakonnya, pengarahannya. Benda ni yang lepas kami tonton filem tu, kita akan sembang. Bincang apa you rasa pasal filem ni? Apa you rasa pasal pelakon ni? Macam tu. Untuk saya dan suami saya begitu. Tetapi anda pula bagaimana? Apa hobi anda dan pasangan anda? Pernah tak berlaku clash of hobbies yang sehingga merasakan seolah-olah suami kita ataupun pasangan kita, suami ataupun isteri sebenarnya, yang kita rasa jauh dan seolah-olah kita ni bermadu dengan hobinya? Betul tu Yana. Nak ada hobi tu tak ada masalah, tapi pastikan perbelanjaan kita diurus dengan rata dan juga masa kita juga dapat dibahagikan dengan baik. Kalau anda ada sebarang komen, jangan lupa untuk ke Facebook ataupun Instagram dan juga TikTok kami di Wanita Hari Ini TV3. Baiklah Yana, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita masuk ke perbincangan sekejap sahaja lagi. Jangan ke mana-mana. Hobimu, maduku. Out. Kredibiliti dan kekuatan luar biasa wanita mampu membuka mata dunia. Saya nak tinggal suami tu, saya rasa okey je. Cuma anak tu lah rasa sayu sebab dia masih menyusu. Datang sini pegawai saya cakap panjat bangunan-bangunan yang ada kat sini. Saya terkejut lah kan. Boleh ke? Kalau mungkin bukan pelakon, mungkin seorang penjual insurans. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Masih bersama kami di Wanita Hari Ini sebagaimana yang kita telah wawarkan di awal rancangan tadi dan juga di social media kita. Hari ini hikayat perkahwinan kita nak debatkan atau kita nak bincangkan mengenai hobimu maduku. Apa agaknya intipati yang bakal kita bincangkan? Kita bawakan kepada anda 3 orang ahli panel kita. Kalau dapat saya mulakan dari sebelah kanan sekali. Tersenyum manis dari tadi iaitu Encik Saiful Bahri Osman, perundi motivasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Saya dengar apa Syira kata diperdebatkan. Takut pula dengar. Tapi Kak Syira, saya saja nak cakap. Encik Saiful ni senyum-senyum dia, senyum-senyum bahaya sikit. Ada makna tu. Baik, di tengahnya pula Dazrin Kamarudin. Saya tak kenal, selalu keluar di kaca televisyen. Assalamualaikum. Dan juga isteri tercinta Nur Fazulin Razali, betul ya? Betul. Kita panggil Zulin. Sihat ke Zulin? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, ni baru kita boleh tanya. Dah ready nak gaduh? Tak ada gaduh. Gurau. Okey, baik. Topik kita hari ni, hobimu maduku. Ataupun boleh juga jadi hobiku madumu. Perspektif yang berbeza tetapi konteks yang sama. Kita nak bercakap tentang macam mana dalam sesebuah hubungan ni akan menjadi masalah sebab biasanya madu ni ada konotasi yang tak berapa best lah untuk kita yang perempuan ni. Untuk kita yang perempuan, betul kata Syira. Jadi hari ni kita nak bercakap tentang bagaimana sebenarnya salah ataupun tidak untuk seseorang itu ada hobi dan akan menjadi masalah sekiranya terlalu pentingkan hobi sampai mengabaikan pasangan. Jadi permulaannya ni Cik Saiful dah dia dah tahu dah soalan pertama tu akan dia ajukan kepada Cik Saiful sendiri. Macam mana Cik Saiful untuk topik kita pada hari ini? Bagaimana sebenarnya untuk kita ada hobi tetapi sebenarnya tidak mengabaikan pasangan kita? Okay, baik. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Uyai, Puan Syirah, sahabat saya
Cik Azrin dan juga Puan Zulin dan kesemualah penonton-penonton rancangan Wanita hari ini So baik, topik ataupun tajuk kita hari ini tentang berkaitan dengan hobimu adalah maduku. So bab kata sahabat saya Puan Nuyai kata tadi, bagaimana supaya kita tidak melampaui batas yang menyebabkan pasangan itu berasa kecil hati dengan madu tu. Kan? Jadi penonton kat rumah jangan tersalah faham tentang tajuk ataupun topik tersebut. Ini memang kehebatan penerbit Wanita hari ini dalam mewujudkan satu tajuk yang hebatlah saya kira. Iaitu Siti Hafizah Asbati Sabjahan. Okey. Okey, baik, bila kita sebut tentang tajuk ini, kita akan faham bahawa hobimu adalah maduku adalah satu benda, kronologi dia adalah melibatkan perasaan, dan saya ambil kata kunci dia adalah pengorbanan sebenarnya. Seperti yang Cik Uya katakan tadi, dia merupakan, dia tak lari daripada pengorbanan, sebab daripada pengorbanan itulah seseorang tersebut, saya tak kata suami, saya tak kata isteri. So kita umumkan saja yang mana dia sama ada menyukai hobi pasangan tersebut. Seperti yang saya dah bersembang dengan sahabat saya, hari ini pasangan yang ada ni tak ada each other tu, dia rasa macam tak sempurna hobi tu. Nanti kita tanya. So yang keduanya, dia akan wujud pula kelompok yang mana dia tak suka tentang hobi tersebut, tetapi hujungnya tetap kena redha. Itu yang dikatakan sebagai madu tu. Kan? Yalah, istilah madu tu ada yang sedap, ada yang tak sedap. Kan? Ada yang pahit, ada yang manis. Saya dengan Zulin dengan Syira pandang hujung mata. Jadi bila individu tersebut terpaksa ataupun di hujungnya dia kena redha, so dia kena terima apa sahaja hobi ataupun minat pasangan tersebut. Now saya rasa yang paling perlu diberi keutamaan adalah tentang satu kelompok, iaitu pada asalnya dia tak suka tetapi dia terpaksa menyukai perbuatan tersebut. Okey, ni love. Kan? Untuk menunjukkan, untuk memahami, untuk mengeratkan sesuatu perhubungan tersebut supaya di hujungnya ada kebersamaan. Baik. So nanti kita akan bincang dan akan kupas. Menarik, ada beberapa kelompok ataupun kategori Cik Saiful. Okey, baik, sebelum saya nak ke Dazrin, saya nak bacakan dahulu satu kiriman di Facebook kita. Saya ambil yang paling ringkas lah Yana. Okey, silakan. Iaitu daripada Simah Ari, katanya hobi kami suami isteri suka tengok laut. Okey, itu hobi yang dilakukan bersama dengan pasangan lah. Kalau kita nak tanya kepada Dazrin sendiri, air di laut. Kalau kita nak tanya kepada Dazrin sendiri, apa hobi Dazrin ni sebenarnya? Okey, saya sebenarnya macam inilah. Okey, sebelum tu kita mulakan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kena duduk sebelah orang proper, kita kena proper. Okey, dia macam inilah. Sebelum kita melangkah ke alam perkahwinan, kita seram tau. Sebab bila kita sebagai seorang lelaki ni, kita suka buat benda seorang-seorang. Tapi selepas kita berkahwin, alhamdulillah jadinya sekarang ni dia nampakkan daripada kita seram jadi kita suka. Disebabkan sampai sekarang apabila saya nak buat apa-apa satu perkara, tak ada orang rumah saya tak ada buat. Saya dah jadi tak reti sebab kita dah always together. Saya nak keluar pergi tengok wayang, saya akan bawa. Saya nak pergi karaoke, saya akan bawa. Nak turun event, saya akan bawa. Kalau dia tak ada, saya akan fikir 2-3 kali. Nak pergi ke tak? Nak pergi ke tak nak pergi? Nak pergi ke tak nak pergi? So di situlah lahirnya, saya kata kenapa tidak apa yang minat dia, saya support. So dari situ kita tahu yang kita akan memahami pasangan kita satu sama lain. Kan? So kalau kita tengok dia buat hobi dia seorang-seorang tapi kita tak join dengan hobi dia, kita tak akan faham kenapa dia suka sangat benda tu. Betul. So contoh katalah salah satu hobi yang saya suka yang dia tak faham. So saya suka collect jam contoh kata. Saya suka collect jam. Dalam masa yang sama, kita kalau kata kita nak bagikan benda tu satu benda yang indah, kita janganlah buat seorang-seorang. Nanti dia akan bercakap ni bazir duit ni apa benda ni kan, sebab dia tak faham minat kita. So nak bagi dia cakap benda tu satu benda yang indah, bagi dia faham minat kita. Jadi saya beli untuk dia satu. Saya beli satu, saya beli untuk dia satu. Dapat satu. Lama-lama dia ada kotak dia sendiri untuk jam koleksi dia sendiri dan saya ada koleksi jam saya sendiri. Di mana minat tu telah disatukan. Bajet dia siapa? Bajet daripada saya. Itu yang paling bagus. Dia macam nilah. Dia bila pasangan suami isteri ni, apabila minatmu minatku jua, nak jadikan maduku madumu jua, duit tu kena habis dia. Tak boleh. Dia kalau kata minat dia datang daripada dia, pergi kepada saya, kan, kena daripada saya juga kan. Barulah minat tu dapat disinkronaskan menjadi satu. So
contoh kata macam tengok cermin mata kita pakai pun. Itu baru saya nak sebut tadi. Sama nampaknya kan cermin mata yang saya pakai ni, saya bukan manusia yang suka pakai cermin mata. Tapi dia suka pakai cermin mata. Okey, seorang suka kumpul jam, seorang suka kumpul. Dia suka pakai benda pelik-pelik tau. So contoh kata benda lagi pelik, lagi dia suka. So contoh kata cermin mata yang bentuk pelik-pelik kan. Saya selama ni very simple, straightforward guys. So saya memang akan pakai something yang senang match dengan semua benda lah. Tapi dia tak. Dia suka macam benda pelik-pelik. Tapi dia suka dan saya kata macam dia cuba pakaikan kepada saya. Jadi bila saya pakai, saya kata macam okey lah ni dia suka. Kan? Tak apalah kita layankan kerana isteri. So lama-lama kita pun tersuka sekali. So dia jadi apa benda minat dia tu dia jadi minat saya pula. Okey, itu sangat-sangat menarik tau Syira. Sebab ini yang kelompok ketiga yang Cik Saiful kongsikan tadi kan. Daripada minat pasangan tu, mula-mula mungkin kita tak faham, mula-mula mungkin kita tak appreciate ataupun hargai minat tu. Tetapi bila dah bersama, dah bertahun-tahun, kita tengok, kita cuba faham, kita pula tersuka. Ini yang berlaku kepada Zulin juga. Betul. Okey, sekarang ni Zulin pun suka kumpul jam ataupun macam mana? Okey, pada mulanya saya kata kenapa membazir. Macam kita kadang-kadang kalau kita nak yelah cakap kat husband kita, you janganlah buat macam ni, jangan beli, membuat perbaziran semua. So I macam kalau boleh jangan membazir. Tapi pada I kalau kita cakap macam tu, kita downkan dia. Okey, why not kita pun berkongsi, cantiknya, sayang cantik tak jam ni, cantik. So I cakap kat dia, I pun nak satu lah macam cantik jugalah. Apa tu dia kata, serius you rasa you cantik ke jam tu? So kita berkongsi minat yang sama. Maksudnya itu adalah salah satu cara kita menghargai pasangan kita. Apa-apa kita buat mesti together. Sebab saya nampak sekarang ni apa benda yang masalah paling ketara yang berlaku dalam perkahwinan ni, bila kita tak selesa bercakap dengan pasangan. Maksud dia bila kita cakap betul, kita takut pasangan tu marah kita. Kan dia kata janganlah bila kita nak tunjuk minat kita ni nak kongsi dengan pasangan. Kita tahu pasangan kita akan marah kita sebab apa? Pada dia tu membazir. Ataupun pada dia itu buang masa. Kenapa nak buat benda yang buang masa? So daripada kita bergaduh dan jadi tak selesa nak berkongsi pasal bila kita berkahwin ni, kita berkongsi jiwa lah senang cerita. Bila kita berkongsi jiwa, semua benda kena selari. So bermaksud kalau kata pasangan tu tak suka, kan, sama ada kita tak buat langsung ataupun kita bagi dia faham kenapa benda tu minat kita tu, kita betul-betul minat. Betul. Contoh kata main sukan dan sebagainya kan. Kena bagi dia faham. Kan? Betul. Kadang-kadang terjadi macam situasi yang kalau kita nak bercerita kat pasangan tu, ada sesetengah orang yang rasa macam tak payahlah cerita, bukannya dia faham pun. Ini mungkin yang akan menjadi masalah di kemudian hari. Nampak macam banyak tetamu kita nak cakap. Saiful tu dia macam kontrol je diri dia kan. Tetapi kita sempat juga bertanya soalan kepada tetamu-tetamu kita secara general. Apa kata orang ramai tentang topik kita pada hari ini? Jom kita dengar. Kalau lebih penting kan tak boleh lah. Tapi untuk dia spend time dekat benda-benda hobi dia, Umi suka asal dia healthy dan dia tak melencong kat tempat lain. Macam suami Umi, dia suka basketball. So, dia nak cuba saya payah untuk ambil hati I supaya dia boleh main basketball. So, for me it's a healthy habit. So, okay. Bagi saya hobi mancing ni adalah bagus. Kita dapat makan ikan yang fresh, tak perlu pergi beli dekat pasar. Dengan hobi mancing ni juga suami saya dapat jadikan sebagai sumber pendapatan keluarga dengan membuat konten-konten mancing kat YouTube. Jadi sebagai isteri saya takkan halang hobi mancing suami saya selagi tak abaikan tanggungjawab pada keluarga. Contoh macam saya, suami saya suka mengai. Kita support lah hobi mereka. Sebabnya dari situ pun mereka boleh dapat income kadang tu. So daripada mereka tak ketuan hala, baiklah daripada hobi yang kita pun dapat juga hasil. Contohnya macam dia bawa balik ikan tu, dia siap fikir siang apa semua. Baik, itu dia tadi banyak pandangan daripada orang ramai. Ada yang berkongsi memancing dan sebagainya, yang dibuat aktiviti bersama dan sebagainya. Dan saya nak bacakan juga dan kongsikan juga kepada anda satu perkongsian di Facebook kami ini, iaitu daripada Azalonias Nidiba. Katanya, tapi untuk sesetengah pasangan, walau isteri ada hobi yang sama dengan suami, tapi suami pula tak nak bawa isteri sebab suami selalu layan hobi dengan geng-gengnya sahaja. Macam mana tu? Baik, kalau dapat saya tanyakan kepada Encik Saiful sendiri. Betul, hobi itu minat kita, tapi hobi ini juga boleh datangkan rasa curiga sekiranya kita tak involve pasangan kita dalam hobi kita. Macam mana kita melihat situasi ini? Okey, baik. Terima kasih.
Puan Syirah, apa yang dikatakan tadi tu oleh sahabat kita yang bertanya tu, dia memiliki hobi yang sama dengan suami, tetapi suami selalu meninggalkan dia. Sebagai contohnya, suami suka rider motor dengan kawan-kawan, tak bawa dia ataupun sebagainya. Baik, yang ini kita kena faham, antaranya faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tersebut, walaupun dia tahu pasangan tersebut memiliki hobi yang sama, tetapi dia tak terdorong untuk membuka ruang tersebut. Antara faktor dia adalah satu, gaya hidup. So gaya hidup dia, so waktu masa yang dia peruntukkan satu hari tersebut lebih banyak kepada family ataupun lebih banyak luaran atau bersama sahabat-sahabat. Maka dia akan lebih dominan kepada siapa yang mempengaruhi tersebut. Nombor dua, kalau kita perasan, kebanyakan yang memiliki hobi yang sama, buat aktiviti yang bersama-sama, majoriti saya boleh katakan faktor umur itu pun mempengaruhi. So kalau kita lihat mungkin dulu-dulu kan, saya tak pastilah, mungkin ada suri rumah ataupun ibu-ibu yang di rumah sana yang usianya atas daripada 50-an, mungkin dia melihat situasi tersebut. Hatta kalau dulu makan pun si bapa berasingan dengan anak dan juga isteri dulu kan. Tapi sekarang generasi yang datang ke hujung ini, so nampaknya makan tu dah boleh ada kebersamaan. Jadi faktor-faktor yang seperti ini, satu lagi adalah faktor budaya tu sendiri. So budaya tu yang mempengaruhi tindak tanduk seseorang tersebut. Di samping ada hidden, ada hidden tu kan. Hidden apa hidden? Tadi sebut hidden tu. Saya sebut yang tu last sekali lah. Sebab tak nak kontroversi. Baik. Hidden agenda. Hidden agenda. Kan? Yang, yalah, sometimes biasalah, kawan-kawan lelaki ni kalau nak ride tu, dia akan kata takut isteri tu, bawa isteri sekali. Padahal bawa isteri tu sebab nampak Zulin gelap. Minat yang sama. Kan, minat yang sama. Jadi bukan takut isteri tak takut kita. Dia tak berapa nak seram. Jadi sebenarnya apa yang saya dapat kupas daripada apa yang di-share oleh sahabat kita tadi, kalau kita dapat pujian daripada pasangan kita tentang hobi dan minat kita, itu biasa. So ni kesan psikologi. Tetapi kalau seseorang pasangan itu mendapat sokongan moral, minat yang sama, buat bersama-sama, so dia akan jadi luar biasa. So buktinya boleh tanyalah. Alhamdulillah. Kan? So tindakan dia, perbuatan itu sangat luar biasa. Cuma tinggal lagi isu dia adalah bagaimana yang memiliki hobi untuk memberi ruang kepada pasangan untuk involve sekali di dalam hobi tersebut, dan juga mendidik yang pasangan untuk menyukai ataupun bersama-sama di dalam melaksanakan ataupun membuat sesuatu perbuatan ataupun hobi tersebut. Betul. Saya setuju apa yang Cik Saiful katakan tadi. Dan untuk soalan Syirah tu kan, mungkin juga berlaku situasi yang pada awalnya, walaupun sebelum berkahwin pun pasangan ni berkongsi minat yang sama. Tetapi setelah berkahwin, ada pula anak, minat itu mungkin tak dapat nak diteruskan sebab salah seorang perlu berkorban. Contohnya kalau suami yang suka ni, okey, tak apa, you buat dulu, saya dengan anak. Ataupun isteri pula, tak apa, you main dulu hobi you, saya dengan anak. Jadi kebersamaan tu mungkinlah tiada dari sisi itu, sudut pandang itu. Tapi saya nak baca satu komen yang saya rasa kelakar sedikit oleh rakan kita di Facebook, iaitu Fauziah Khalid. Dia kata, hobi suami suka kucing, akak pula alergik dengan kucing. Terpaksa hadaplah bermadu dengan kucing. Itu kena dengan kita orang juga. Itu benda yang betul-betul kena. Mungkin Zulin boleh mulakan dulu. Pernah berlaku situasi sebegini? Siapa yang sebenarnya alergik kucing? I suka sangat kucing. Macam before I kenal dia pun, I kan ada kucing lah. Tapi since lepas kahwin, I ada alergi, ada sinus. So, I kata kurangkanlah. Kalau boleh, tak nak ada kucing lah. Tapi dia kata, ayang, I suka comel. Dia buat muka dia lah, yang comel tu. So, I cakap, okey, tak apa. Boleh ambil seekor dulu. Tak apa. Dia kata, I nak ambil 2. Tak. Cerita dia macam ni. Cerita dia. Betul kan cerita dia sekarang ni. Cerita dia macam ni. Mula-mula dia agree untuk satu. Lepas tu, bila kita dah pergi kat tempat tu nak ambil kucing, dia kata ni adik-beradik. Lepas tu tak nak. Lepas tu macam
alah kesianlah kalau ambil seekor ni, seekor lagi ni tak ada kawan. Dia yang kata yang tak apalah ambil dua-dua lah. Dia cakap ambil dua-dua. Jadi isu alergik tu jadi macam mana? Masih lagi, tapi I boleh kontrol lagi. Maksudnya kita sama-samalah jaga kucing tu. And then kita masih boleh macam tolerate dari segi macam ni, hari ni you mandikan kucing, hari ni you bersihkan dia, you bagi makan. So dia okey dengan tu. Kita kena memahami pasangan kita dari segi itulah. Macam ni lah. Maksudnya kalau kata kita dah tahu kita minat kucing. Dia alergik dengan kucing. Contoh kata dia sinus dan sebagainya. So sebagai minat kita untuk bagi dia faham yang minat tu adalah memang best. So kebersihan tu kita jagalah. Sebab dia dah lah alergik, dia dah lah sinus. Takkanlah dia nak kena scoop tak kucing tu buang, dia nak mandikan dan sebagainya. Kita lah ambil tanggungjawab tu. Nak bagi dia faham minat tu. Kan? Sebab kita tahu dia layankan minat tu sebab kita. Betul. Dan sekarang ni dia alergik. So apa yang pasangan boleh bantu supaya minat tu boleh diteruskan tanpa membebankan pasangan kita sebelah lagi. Ada kompromi kat situ. Dan macam suami saya, Syahira, yang suka sangat kucing. Comel. Waktu saya mengandung pun, kan ada kucing-kucing tu siap tidur dekat perut saya waktu Urhan masih dalam perut lagi. Saya tepuk je katil tu, dia naik tidur sebelah perut. Manjanya. Ya, manja betul. Tapi bila Urhan dah keluar, jadi macam Zulin jugalah. Jadi macam sinus lah dan sebagainya. Jadi dia tinggal kucing tu dekat office. Okey, baik. Sweet sangat Dazrin dan juga Zulin, pasangan yang berkongsi minat yang sama. Dan untuk paparan seterusnya ni pun, kita ada pasangan yang turut berkongsi minat yang sama. Jom kita tengok. Setiap pasangan yang mendirikan rumah tangga perlu memahami antara satu sama lain dan juga saling bertolak ansur, terutama dalam perkara yang melibatkan hobi pasangan. Mendirikan Mahligai selama hampir 11 tahun, sudah menjadikan Fauzia Abdullah, 39 tahun, berkongsi minat dan hobi yang sama dengan suaminya Muhammad Syaril Muhammad Yusof. Mula-mula start tu dia dah try bawa, dia dah start mancing kita untuk join dia mancing. Masa tu dia bawa kita pergi yang area-area dekat rumah je, ikan-ikan kecil. Masa tu kita pun try mancing, feeling tu tak sampai. Lepas tu ada one time tu dia bawa pergi kolam untuk memancing ikan mega. Start daripada situ, bila kita strike dapat ikan, feeling nak memancing tu terus datang. Kira dia dah berjaya racun lah. Proses dia lama, tapi alhamdulillah bila dia terkena racun tarik ikan-ikan yang bersaiz mega ni, dia kemudian tu dia cakap bila lagi nak pergi. Kat situlah saya lah pula yang peningnya. Sebab selalu tanya bila nak pergi lagi. Menurut Fauzia, hobi memancing ini juga sudah menjadi salah satu aktiviti wajib mereka berdua. Menariknya lagi, mereka akan memastikan aktiviti memancing ini akan dilakukan setiap bulan bersama dengan dua orang cahaya mata mereka. Aktiviti kita buat bersama, secara tak langsung tu dia macam topik bila kita berbincang untuk kita bercakap tu pun topik yang sama, orang kata apa? Seiring. Seiring. So tak ada macam dia argue, saya tak bagi dia mancing, dia argue, tak ada. Tapi untuk memancing ni bila sama-sama minat, dia jadi satu kegiatan dan satu topik bila berbicara tu jadi lagi menarik. Tapi kalau tanya saya pula, untuk pergi dengan isteri dan anak-anak, ada tempat yang saya terpaksa slow, macam untuk trip ke laut dengan kawan-kawan kan. Dekat situ ada kekangan sikit lah. Sebab dia memang sentiasa nak ikut juga. Nak ke laut pun nak pergi juga. Tapi saya tak boleh bagi sebab dia kena pelan-pelan kan. Penat pula dia kan. Sebab selalu ke laut tu dah lebih ekstrim lah. Tiada istilah hobimu maduku kerana aktiviti memancing ini juga boleh mengeratkan lagi hubungan mereka suami isteri. Di samping itu, bagi Fauzia, sebagai seorang isteri, kita perlu menyokong dan memberi dorongan terhadap minat suami. Kalau macam saya, dah hobi kan, bila sebab kita dah set dalam mindset, jarang perempuan yang support suami memancing. So bila kita dah jadikan hobi, dia kena terimalah. Bila dah terima, bila kita masuk ke dalam mancing, bila kita dah mendahului dia nak spek-spek yang certain tu, terpaksalah dia layan. Dah kata maduku kan. Kalau pada saya kan, ada on the certain part tu best bersama.
Tapi kadang-kadang macam isteri saya ni kan, kalau dia masuk kedai pancing dengan saya kan, dia yang lebih pula. Saya yang sakit kepala. Awak, ini kita kena beli ni. So, saya pula stres. Itu kalau tanya pada saya. Hobi tu okey dah. Tapi benda yang equipment, barang-barang yang dia nak tu semakin mahal. Bagaikan dakwat dengan kertas, itulah peribahasa yang sesuai digambarkan tentang hubungan pasangan ini. Ternyata, berkongsi minat dan hobi yang sama dapat membantu menciptakan 1001 kenangan manis buat kisah cinta mereka dan menjadikan mereka lebih romantis. One more. Itu dia pasangan yang berkongsi minat yang sama iaitu memancing. Katanya dengan memancing buat aktiviti bersama ini dapat mengeratkan dan juga dapat mencipta 1001 kenangan. Baik, itu mereka yang ada minat yang sama. Kalau boleh saya tanyakan kepada Encik Saiful, bagaimana pula untuk pasangan yang minat mereka berbeza, si pasangannya pula sukar untuk masuk dengan hobi pasangannya dan pasangan pula kalau boleh ada pasangan yang tak nak involve pun dalam hobi pasangannya. Macam mana kita nak cari titik tengah untuk situasi ini? Okey, titik tengah dia adalah nombor satu, bertolak ansur. So itu yang paling utama. That means maksudnya kita menghormati apa yang pasangan kita minat berserta dengan hobinya dan kita juga dalam pada masa yang sama menterjemahkan minat kita, hobi kita kepada pasangan. So dan kalau boleh elakkan daripada berahsia. So kalau berahsia hobi ni sometimes dia akan jadi curiga. Betul. Dan kena faham, bukanlah saya nak bias tapi orang perempuan ni bak kata uyai. Saya petik kata uyai. Kena petik. Kan? Apa yang saya kata tu? Dengan kucing pun boleh cemburu. Ya. Kan? Betul. Tak cemburulah dengan kucing. Saya allergic lah. So bukan uyai lah yang kat luar. Ini based on pada kes yang saya jumpa. Dengan kucing pun boleh cemburu. Sebab apa? Suami rapat dan very close dengan kucing yang betina tu. Jadi dia rasa cemburu, terancam dan sebagainya. Terancam ya dah. Risaulah. Kata-kata Cik Saiful ni. Itu orang perempuan kan salah satu di antara makhluk yang paling sukar untuk difahami. Banyak betul makhluk. Tambah banyak. Okey, baik. Apa yang saya nak kembangkan sikit daripada soalan tadi tu. Nombor satu, kita kena faham bahawa mesti hobi dan minat itu nombor satunya dia tidak mengancam kepada keselamatan ataupun nyawa pasangan ataupun si pemilik. Itu nombor satu. So ada hobi yang dia memberi kesan mudarat yang besar. Sebagai contoh, hobi suami kalau sebelum kahwin lumba dekat jalan-jalan raya. Takkanlah hobi yang sama tu nak dikongsi dengan pasangan, betul tak? Betul. So atas pertimbangan yang wajar, maka pasangan tersebut perlu memikirkan sama ada hobi itu sesuai untuk disupport ataupun tidak. Nombor satu, kayu ukurnya mesti soal keselamatan. So nombor dua, mestilah hobi tersebut adalah hobi yang tidak mengabaikan tanggungjawab. Okey. Itu sangat penting. Sometimes ada orang dia fokus dekat hobi dia tapi tanggungjawab yang hakiki, cari rezeki dan sebagainya. Macam tadilah, sibuk untuk siapkan makanan kucing, makanan suami tak siap, contoh. Contoh. Kan? So benda-benda yang macam ni yang akhirnya hujungnya dia akan menimbulkan dan mencetuskan konflik. Betul. Di antara kedua-dua pasangan tersebut. Betul, dan sedikit saya rasa juga yang perlu ada adalah belas kasihan. Yes, belas betul. kasihan kepada pasangan kita. Jangan terlalu mementingkan diri dengan hanya fokus kepada hobi kita yang kita tahu pasangan kita ni tak boleh nak turut serta, tak boleh nak faham dan appreciate. Betul. Perlu ada belas kasihan yang okey, aku main kalau nak main game sejam. Kemudian waktu-waktu yang lain untuk isteri dan anak-anak. Mungkin perlu ada benda ni. Dan saya nak baca komen dari rakan kita di Facebook. Komen ni menarik sangat-sangat oleh Hayati Firda yang kata lelaki yang hobinya main futsal adalah lebih bagus dari lelaki yang hobinya main perempuan. Betul. Okey, ada betulnya apa yang dikatakan oleh rakan kita ni. Sebab ada juga komen yang saya baca, suami dia sebelum ni suka memancing tetapi disebabkan oleh PKP, minatnya tu bertukar kepada main game. Dia kata, alah tak apalah, redha je lah asalkan ada depan mata. Okey, mungkin ini juga yang saya nak tanya kepada Zulin. Kita sebagai pasangan kita ni, dalam kita nak mencetuskan keluarga yang harmoni, keluarga yang bertolak ansur, yang sayang menyayangi, perlu juga ada usaha dari pihak kita. Sama ada lelaki
ataupun perempuan untuk cuba memahami pasangan kita. Betul. Dari situ, kalau kita dah cuba faham, mungkin akan timbul pula perasaan yang kita turut sama nak serta dengan hobinya itu tadi. Betul. Apa pandangan Zulin? Pada pandangan saya, sebagai seorang isteri, kita harus bertolak ansur. Okey, apa yang dia minat, kita pun turut minat. Sebab itulah satu-satunya masa yang kita boleh kongsi bersama sampai akhir hayat. So kita jangan fikir apa hobi dia tu cuma tak bagus, tak baik, tak. Kita positif saja. Lagi kita support minat dia, lagi hubungan tu kekal sampai bila-bila, insya-Allah. Alalala, so sweet. Dia macam ni tau, dia macam ni. Ada setengah orang, contoh katakan, okey, kalau keluar dan sebagainya kan, pasangan tu akan cemburu tau. Tapi macam dia tak kisah. So dari situ dia akan menunjukkan yang dia percaya pada saya. She trust me. Jadi bila dia trust, lagilah kita rasa macam jangan buat apa-apa benda pelik-pelik lah. Sebab kan dia dah percaya kat kita. Betul. Dia bila katalah, okey, lelaki ni satu makhluk yang pelik juga. Kalau katalah lagi orang rumah tu mencabar, lagi dia menjadi-jadi. Tapi kalau orang rumah tu beri kepercayaan, dia akan tahu kepercayaan tu diberi 100% oleh orang rumah. Jadi kena gunakan sebaik mungkin. Nampak? Dia ibaratnya macam ni lah. Bak kata pepatah orang putih. Trust is like a piece of paper. Once it's crumpled, it cannot be the same anymore. Kejap. Producer saya nak RO baru ya. Betul. Apa yang Dazrin katakan tadi. Perlu ada rasa yang kita dah pasangan kita dah beri kepercayaan kepada kita. Kenapa kita nak rosakkan kepercayaan tu dengan buat benda yang pelik-pelik? Betul. So, contoh kata ada certain hobbies yang macam you cakap tadi lah. Ada tadi kata some partners have to sacrifice sebabkan sekarang ni anak dekat rumah kena jaga kan. So kalau katalah boleh pergi main badminton dan sebagainya kan. Okey, dia tak boleh pergi pasal dia nak jaga anak kat rumah kan. Tapi kepercayaan telah diberikan. Tunaikan secara betul-betul lah. Jangan abaikan tanggungjawab tu lah. Menarik juga. Macam saya malam-malam saya kadang-kadang pergi Zumba. Jadi suami akan tinggal dengan anak. Jadi perlu ada kompromi di situ. Betul. Dan mungkin sedikit daripada Zulin sendiri. Macam mana sebagai seorang isteri, kita nak memastikan hobi kita ada dan dihormati oleh pasangan kita. Dan pada masa yang sama kita juga hormati hobi pasangan kita. Kalau tak jumpa titik tengah tu tadi, perlu ada rasa hormat tu. Betul. Rasa hormat tu perlu ada dalam jati diri. Maksudnya kita masih ingat dia adalah suami kita. Dan kita sebagai isteri, dia adalah support system kita juga. Dia macam tu, dia kena each other. Between each other kena masing-masing toleransi, lepas tu memahami. So tak ada berahsia daripada antara kita lah. Maksudnya kalau dia nak buat sesuatu tu, dia akan fikir panjang. Itu yang kita nak. Itu yang kita nak. Dia paling penting transparent lah. Antara suami isteri ni dia kena transparent. Jadi kalau katalah walaupun isteri tak boleh faham minat kita tu apa, tapi kita tunjukkan kat dia, tak ada apa yang dia perlu ragukan. Jadi kat situlah titik tengah dia. Kalau katalah dia tak boleh faham apa yang minat kita tu, tapi kita jangan buat dia benci dengan minat kita. Walaupun dia tak suka, tak maksud dia benci. Betul. Jangan sampai dia benci dengan minat kita tu sampai kita langsung tak boleh nak buat benda tu. Macam tu. Okey, dan mungkin sedikit daripada Encik Saiful sebelum kita akhiri perbincangan kita pada hari ini. Silakan. Okey, sikit saja. So baik, untuk kepada semua penonton yang dekat luar sana yang memiliki hobi yang sama dengan pasangan dan sebagainya, saya mungkin ambil panjang sikit. Panjang boleh. Panjang pun boleh. Tak ada masalah. Bukan panjang apa yang saya nak cakap, tetapi ambil untuk future yang kedua-dua ni kena bersedia. So apa dia? Sebab bila pasangan tersebut memiliki hobi yang sama, minat yang sama dan buat bersama-sama dan sebagainya, sesuatu minat tersebut, future dia ada satu kesan psikologi seandainya salah satu pasangan itu tiada. So yang itu perlu take care dan berhati-hati. Sebab tu whatever yang kita buat, kesukaan kita, kesukaan isteri kita, kita buat bersama-sama, jangan lupa alasnya, sandarnya adalah keikhlasan. So jangan buat kerana terpaksa, jangan buat kerana semata-mata nak jaga hati, jangan. So mudah-mudahan asbab kita ikhlas tersebut suatu masa bila mana pasangan itu tidak ada bersama dengan kita, sebab hidup mati semua jodoh adalah ketentuan Tuhan. So saya kena sentuh benda ni sebab ini banyak berlaku di lapangan. So dia datangkan kemurungan, dia datangkan kesan yang sangat buruk kepada emosi dan sebagainya. Maka sesuatu perkara tersebut buatlah kerana keikhlasan. Mudah-mudahan nanti di hujungnya dia akan sedih, tetapi kesedihan itu ada batasnya
dan ada sesuatu benda yang orang kata apa, yang support moral kita selepas itu. Tapi saya nak tambah sikit. Boleh. Okey, sebab tadi interesting part yang Tuan Saiful cakap tadi tu pasal jangan terpaksa, biar ikhlas. Tapi sebenarnya ada juga kadang-kadang kita kena paksa diri kita. Suka benda yang dia tak suka, paksa diri kita buat walaupun kita rasa apa benda ni buang masa ni. Paksa diri, lama-lama keikhlasan tu akan datang. Betul. Sebab kalau kita tak paksa diri, kadang-kadang kita tak nak faham benda tu apa benda tau. Tapi bila kita paksa diri kita, lama-lama barulah minat tu akan datang. Ada dua cara lah. Betul, dua perspektif berbeza, tetapi saya rasa dia punya end point dia adalah yang sama. Yang sama. Macam kita nak ada keikhlasan itu, cara bagaimana untuk sampai ke keikhlasan itu, tepuk dada, terpulang, selera. Betul. Baiklah Yana, sebenarnya seronok dengan perbincangan kita pada hari ini, tapi kita nak ucapkan dahulu terima kasih sangat-sangat kepada semua panel kita, Encik Saiful Bahri Osman, Dazrin Kamarudin dan juga isterinya Nur Fazuli Razali kerana sudi bersama kami di Wanita hari ini. Okey, betul. Hugs and kisses untuk Dasuki. Thank you. Semoga perkahwinan kalian berkekalan sampai hayat. Doa yang sama untuk Encik Saiful dan juga isteri. Amin. Semoga sekiranya ada yang berada dalam situasi di mana hobiku madumu ataupun hobimu maduku dapat selesaikannya dengan baik. Ada toleransi, ada betul ansur dan juga transparent. Jangan hantar kucing ke office. Okey, Syirah. Kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita ke segmen seterusnya. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah jemput kita. Nanti jemput lagi. InsyaAllah boleh. Hari ini. Masih kembali bersama kami di Wanita hari ini. Jika tadi kita dah dengan segmen perbincangan kita, sekarang ini kita ada segmen demo sushi. Sushi Rahmah, maafkan saya, Sushi Rahmah. Bersama dengan di sebelah saya iaitu Puan Izzati Zainal. Betul ya? Nak panggil apa Puan Izzati boleh ya? Puan Izzati. Puan Izzati. Okey. Puan Izzati, hai. Senyum sikit. Alah manis. Okey. Puan Izzati mungkin boleh kongsikan sejak bila mula menjalankan perniagaan Sushi Rahmah dan kenapa namanya Sushi Rahmah? Sebab kita buat jualan sushi RM1. Sekarang kan tengah bercakap-cakap tentang rahmah. Segala-galanya rahmah. Di mana-mananya rahmah. Okay. So kita buat sushi menu RM1 lah. Menu RM RM1, so rahmah. Jadi sushi ni per piece, saya pegang satu ya. Okay, sebab saya nak makan. Okey, jadi satu ni berharga RM1. Ya, RM1. Sebab itu namanya rahmah. Okey, baik, saya cuba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cuba this one lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Yana dah rasa. Saya nak buat lah, boleh? Saya buat. Okey. Macam mana tu? Okey, di sini kita nak demokan. Okey, baik. Okey, ini beras beras sushi lah. Beras sushi. So kita salut dengan seaweed lah. Okey, baik. Lepas tu kemudian kita akan roll. Okey. Roll kosong. Alright. Sambil-sambil tu kan, Puan Izzati. Saya makan satu ni, tak rasa langsung rahmahnya. Maknanya memang orang kata sedap macam kita beli yang harga mahal. Segalanya. Betul, baik. Betul. Mana mendapat inspirasi untuk membuat sushi rahmah ni? Sebab saya fikir sekarang ni sambil. Okay, sekarang ni kan macam mana-mana pun harga naik. So saya macam nak buat macam membantu ramai orang membagi manfaat. So dengan harga RM1 pun you boleh dapat makan dengan sushi yang premium, sedap. Betul. Sebab saya menggunakan bahan-bahan premium. Ini yang orang kata dari rahmah dapat rahmat. Okey, baik. Dan idea untuk membuat sushi ni datang dari mana? Memang pernah ke Jepun dan belajar ke ataupun online kelas ke ataupun bagaimana? Saya pernah pergi kelas sebab kawan suka makan. Kawan suka makan. Nama saya siapa kawan tu? Nama kawan saya Ashiki. Ashiki yang sedang menonton sekarang ini. Dia yang suka makan. Lepas tu saya tengok dia macam seronok pula makan sebab saya tak pernah makan. First time saya makan, sedap pula sushi ni. Itu yang belajar daripada YouTube. Lepas tu pergi kelas. Pergi kelas dengan Chef Afiq kan. Okey, baik. Dan Syirah, sebenarnya kalau kita tengok kan, sushi yang disediakan oleh Puan Izzati ni bukan sushi yang tradisional dari Jepun tu. Sebab dia dah fusion, betul ya Puan? Sebab kalau blend dengan cita rasa Malaysia. Betul. Apa antara menu sushi yang ada ni? Macam ni sushi ramen. Yang spicy dan crab mayo, crab stick, tamago, tuna, ayam teriyaki, semuanya kita dah fully cook. Baik, maksudnya bermasak. Kalau yang ini apa? Octopus. Yang kita punya produk paling killer lah. Killer sebab dia seketul-seketul kan kita letak. Dia kalau killer saya kena rasa. Silakan yang sementara yang nak rasa ni Puan Izzati. Ni sushi rahmah, ni sushi mesra. Rahmah mesra.
Okey, baik. Puan Izzati, boleh tak saya nak try buat boleh. Sebab tadi nampak macam senang je untuk kita roll dan sebagainya. Okey. Ini saya letak di sini boleh? Okey. Ini saya roll ya? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, this one okey. Ini kita roll sekali dengan benda ni. Ini memang untuk kita roll sushi ke ni? Kalau dah expert kayu tak perlu ni. tu. Okey, baik. Okey. Macam ni. Syirah pertama kali ke buat? Pertama kali saya buat, betul. Okey. Jadi ditarik. Puan Izzati, sebab sekarang kita masih lagi cuti sekolah. Waktu tinggal baki penuh mulut ni. Kita berbaki tinggal sehari dua sahaja lagi sebelum sekolah buka kan. Aktiviti ini sebenarnya sangat sesuai untuk dijalankan dengan anak-anak kita kan? Ya, sangat sesuai. Saya pun macam budak-budak makanan ni untuk sesuai untuk budak-budak. Sebab beras dia memang sesuai untuk budak kurang kanji. Sebab baby sesuai makan dengan beras Jepun. Beras sumur. Beras sumur tu memang sangat sesuai. So saya pun anak-anak saya semua makan beras sumur kan. So saya mengandung pun saya makan sushi memang okey. Tak ada apa-apa isu pun. Tak ada masalah. Puan Izzati, kalau macam sushi ni kan sesuai ke kalau kita dihidangkan di event-event di birthday ke? Ada. Kita pun ada dapat macam buat untuk jamuan kenduri kahwin. Majlis akikah. Baik. Kita dapat order macam ni lah. Macam ni yang sushi RM1 ni kan. So kita dapat. Yana, sila. Sikit. Okey. Dan memandangkan kita nak bulan Ramadan ni kan. Tempahan kalau bulan Ramadan tu banyak ataupun macam mana? Bulan Ramadan ni kita fokus pada bazar Ramadan. Okey. Kita Selangor, Melaka dan Johor. So kita ada buat online jugalah. Okey, Puan Izzati kalau boleh kongsikan Instagramnya macam mana tu? Kat mana boleh orang dapatkan? Dekat Kinship HQ. Kinship.hq. Kinship.hq. Okey. Baik, Puan Izzati tak cantik lah saya nak buat sushi ni. Kenapa jadi begini? Sekali lagi. Sekali lagi. Dia macam susah sikit nak potong sebab dia punya beras tu kan. Dia sangat dia melekat sikit. Dia melekat dekat pisau. Dia bukan beras pulut. Dia beras Jepun. Sebab orang akan ingat ni beras pulut. Tapi kenapa orang Jepun buat cantik? Macam saya dah ada mission kan. Baik. So cantik lah. Ini lagi sikit kot Yana. Hasil yang saya buat. Tolong Syirah. Boleh saya ambil this one? Boleh. Letak sini. Letak situ. Jom. Maknanya kena potong dulu baru kita letak inti-inti. Okey. Jadi kita letak di atas. Ya, betul. Letak je. Baik. Pun ada kedai fizikal ke ataupun buka meniaga di mana-mana ke? Kita ada secara online pun ada. Dulu kita buat online. So sekarang ni kedai fizikal kita ada dekat PPUM. Menara baik. Alright. Okey, baik. Dan ada buka kelas juga ke? Kelas belum lagi. Tapi boleh buka kelas untuk saya dan Syirah sebab saya potong pun gagal. Macam inilah. Yang ini apa benda atas ni? Ini topping dia lah. Ini crab mayo. Okey, this one? Ini ayam teriyaki. Okey, topping juga berbeza. Topping dia kita ada 20. Boleh buat 20 flavor, 30. Menariknya. Tapi kalau saya nak buat ayam masak kicap, ayam masak merah. Bulan puasa sebenarnya memang boleh makan. Saya antara orang yang selalu makan sushi waktu bulan puasa. Okey, baik. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Izzati Zainal. Selamat maju jaya dengan menu sushi rahmahnya. Macam yang saya katakan tadi, semoga mendapat 1000 rahmat dari Tuhan. Amin. InsyaAllah. Okey, baik. Kepada anda, jangan ke mana-mana Syirah. Sebab apa? Kita nak berhenti beras. Jangan ke mana-mana. Lepas ini dia wanita hari ini. Okey, saya nak tolong piping kan. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Wanita hari ini dan kita nak ucapkan juga terima kasih kepada penonton-penonton kita yang sudi untuk kata orang komen pelbagai reaksi mengenai topik kita pada hari ini. Yana bercerita mengenai hobimu maduku sebentar tadi. Betul. Kita harapkan agar semua dapat manfaatnya. Kita perlu imbangkanlah antara masa bersama dengan keluarga. Perbelanjaan tu kenalah kata orang selari dengan pendapatan kita dan jangan sampai kita abaikan tanggungjawab kita hanya kerana kita utamakan hobi lebih daripada rumah tangga. Betul. Dan saya lepas ni saya nak ajak Syahirah buat hobi yang baru, itu buat sushi sama-sama. Okey, baik. Esok di hari Sabtu, saya sangat-sangat teruja untuk topik ini iaitu nostalgia tradisi bertukar juadah. Okey, saya ada banyak memori waktu kecil-kecil dulu sebab saya duduk kat Kuala Kangsar Perak, kawasan kampung. Memang kita sangat-sangat mesra dengan jiran-jiran sekeliling. Jadi hari ni mak awak masak apa? Mak kita masak ni lah. Sikit. Okey, besok mak kita pula hantar makanan dekat jiran depan. Jiran depan hantar pula makanan dekat
kita. Jadi ini orang kata sangat-sangat mengeratkan hubungan silaturahim sesama jiran. Betul tu ya Dada. Untuk Syira pula, jiran saya bukan orang Melayu. Jadinya setiap kali hari raya, dia suka rendang. Jadi mak saya masak lebih rendang daging, rendang ayam untuk kita bertukar juadah. Alah, indahnya kalau kita hidup dengan bertukar-tukar juadah ni kan. Okey, nantikan kupasannya esok bersama dengan rakan-rakan tugas kami yang lain. Okey, kami harapkan anda semua mendapat manfaat daripada perbincangan dan juga apa sahaja kita kongsikan pada hari ini. Jangan lupa temu janji kita esok pukul 12.30 hari. Terima kasih banyak-banyak, jaga diri dan Assalamualaikum. Stay semua. Bye. Bye. Saya nak sambung makan. Ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia. Permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata watak.